Baik, ada yang bertanya saya tentang kesan pornografi terhadap rumah tangga, sebab pasangan dia suka menonton video lucah walaupun sudah berkahwin dan masih lagi kekal dengan tabiat untuk menonton video lucah. Okey. Baik, ada beberapa kesan pornografi ini terhadap rumah tangga sebab kita kena tengok dari sudut yang lebih besar, yang lebih luas. Baik, rumah tangga sememangnya fungsi dia adalah untuk melengkapi dari sudut pengurusan nafsu dan juga seksual, memenuhi keperluan. Sebab ini keperluan asas, keperluan manusia yang seharusnya dipenuhi sama ada lelaki maupun wanita. Okey, baik. Kesan yang pertama, kalau kita tengok kenapa perlu untuk kita bantu mereka yang sudah pun terlibat dengan ketagihan pornografi. Okey, kesan yang pertama terhadap rumah tangga. Yang pertama iaitu hilang kepercayaan. Kenapa hilang kepercayaan? Sebab biasanya suami dia akan merahsiakan hobi dan juga kegiatan dalam menonton pornografi. Jadi bila dia merahsiakan, isteri akan suspek sesuatu. Dan bila suspek sesuatu, saya bagi contoh, biasa kalau tidur bersama, duduk dalam satu bilik, tidur sebelah-sebelah lah. Tetapi bila nak memenuhi ketagihan, dia akan terpaksa tidur di luar. Dan bila isteri ajak masuk, dia tak nak tidur di luar. Jadi ini menimbulkan kesangsian. So menimbulkan kesangsian dan akhirnya suami bila dah letih, dah buat sesuatu di luar, akhirnya lena di luar. Okay? Bila lena di luar, maka hubungan akan menjadi renggang. Okey, ini satu, yang pertama. Jadi hilang kepercayaan ataupun mengurangkan kepercayaan terhadap pasangan. Baik. Yang kedua, mengurangkan kepuasan. Ini berdasarkan satu kajian. Walaupun ada yang mengatakan bahawa pornografi ini sebenarnya akan membantu dari sudut menambah rencah dalam hubungan. Okey, tapi kita kena ingat bahawa ini adalah satu dosa. Baik, yang ketiga, kesan daripada pornografi ini adalah dia menghalang keintiman emosi. Kenapa? Sebab bila kita melakukan hubungan seksual, suami dan isteri, kita sebenarnya mengekspresikan emosi terhadap pasangan. Maknanya semakin cinta seseorang terhadap pasangan dia, semakin gairah dia dan semakin menikmati hubungan seksual tersebut. Tetapi bayangkan kalau pasangan anda ataupun suami yang melakukan hubungan seksual, tetapi bayangannya adalah terhadap orang lain, wanita lain yang lebih cantik, yang membayangkan itu untuk mendapatkan kegairahan, tidak kepada pasangan yang sedia ada di depan mata, maka ianya akan mengurangkan keintiman emosi. Walaupun hubungan intim berlaku, tetapi keintiman emosi tidak berlaku pada saat itu. Baik. Yang keempat, pornografi ini akan menyebabkan seseorang itu mencipta jangkaan yang unrealistic, jangkaan yang tidak realistik. Kenapa? Sebab dalam pornografi, cerita-cerita yang disusun adalah lakonan. Bila lakonan, ianya boleh mengikut skrip dan jalan cerita. Tetapi hakikat sebenarnya tidak berlaku sebegitu. Jadi, seperti contoh, dia menciptakan jangkaan supaya isteri dan jiran datang melakukan hubungan bersama-sama. Jadi, ini adalah jangkaan-jangkaan yang tidak realistik. Hubungan ibu dengan anak dan sebagainya. Sesuatu yang langsung tidak realistik, bahkan sangat buruk kesannya. Okey, baik. Jadi, menyebabkan ianya akan mengurangkan kepuasan, satisfaction terhadap hubungan seksual tersebut. Yang kelima, tuan-tuan dan sekalian, yang kelima adalah merendahkan keyakinan diri terhadap pasangan. Kerana apa? Kerana kalau mungkin contoh, suami yang menonton pornografi, jadi jangkaan dan juga bayangan dia adalah seorang wanita yang sangat cantik, yang mempunyai bentuk badan yang seperti mana yang diinginkan. Dan isteri pula bila dia tahu suami dia suka taste-taste tertentu, yang akan menyebabkan rasa rendah diri. Dia akan merasakan kurang keyakinan diri, merasakan dirinya inferior. Disebabkan apa? Oleh suami tadi dia mengidamkan sesuatu yang tidak dimiliki oleh isterinya sendiri. Jadi ini sebenarnya dia akan menjejaskan hubungan rumah tangga. Baik, dan yang keenam sebenarnya apabila hidup dalam keadaan sentiasa berdosa, bayangkan kita melakukan kebaikan, dalam masa yang sama bercampur aduk dengan perkara dosa. Hubungan seksual adalah pahala dalam Islam, adalah merupakan pahala sedekah dalam Islam. Tetapi apabila ada unsur-unsur yang haram, jadi ia menyebabkan ianya bercampur aduk dan bercampur bau. Jadi seolah-olah kita tidak lagi menikmati dan mengangkat hubungan seksual sebagai satu hal yang tinggi di dalam rumah tangga, bukan sebagai sesuatu yang murah, jijik dan tidak sepatutnya. Jadi itu saja daripada saya, Fazil Aziz. Bagaimana untuk mengatasi kalau anda sudah teraddicted ataupun sudah ketagih? Nanti saya akan kongsikan video seterusnya. Terima kasih.